Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Pendaftaran haji kini lebih mudah dengan pelancaran sistem dalam talian. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-13 dalam Carta Penunjuk Perkembangan Sektor Kewangan Islam. Penganugerahan bendera panji-panji pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan pengiktirafan baginda kepada seluruh pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei atas khidmat jasa bakti penat lelah, komitmen serta dedikasi dalam memikul dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Keberangkatan baginda menganugerahkan bendera panji-panji pribadi itu bukan sekadar lambang atau hiasan semata-mata, bahkan membawa makna yang amat mendalam yang mencerminkan betapa tinggi amanat dan kepercayaan baginda terhadap pasukan polis. Sorotan upacara istiadat perbarisan bagi istiadat penganugerahan bendera panji-panji pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengimbas kembali detik-detik penting yang akan menjadi ristaan sejarah negara, khususnya pasukan polis di Raja Brunei. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmatnya jua, dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam upacara istiadat perbarisan bagi majlis istiadat penganugerahan bendera panji-panji pribadi. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan beta kepada seluruh pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei di atas khidmat jasa bakti, penat lelah, komitmen serta dedikasi yang telah ditunjukkan dalam memikul dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan sebagai sebuah agensi penguatkuasaan undang-undang yang utama di negara ini.
Sistem pendaftaran haji dalam talian BruHaj mendapat sambutan yang menggalakkan sejak sistem itu dilancarkan pagi tadi. Setakat pukul 4 petang tadi, lebih 290 orang dicatatkan mendaftar secara individu, manakala lebih 1,000 orang mendaftar secara perkumpulan. Dengan memanfaatkan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi, sistem BruHaj akan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pendaftaran haji dari manual kepada lebih bersistematik. Pelancaran sistem tersebut berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pendaftaran haji melalui sistem BruHaj boleh dibuat menggunakan e-Darussalam. Ia dibukakan kepada rakyat negara Brunei Darussalam, beragama Islam serta pemegang kad pengenalan pintar berwarna kuning sahaja. Manakala penduduk tetap dan warga negara asing yang berkahwin dengan rakyat negara Brunei Darussalam dikehendaki berurusan di Jabatan Urusan Haji. Bagi orang ramai yang memerlukan bantuan, klinik BruHaj diadakan di ruang legar aras bawah bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Pejabat Hal Ehwal Agama di ketiga-tiga daerah lain pada waktu bekerja. Individu yang pernah mendaftar haji sebelum ini tidak perlu mendaftar semula. Lebih 1,000 delegasi antarabangsa termasuk pemimpin kerajaan, agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, ahli-ahli akademik dan pakar industri menghadiri sidang-sidang kemuncak keselamatan antarabangsa Asia dan Expo 2025 IC25 dan sidang kemuncak pencegahan jenayah siber. Lebih 300 buah syarikat dari 20 buah negara menyertai pameran. Persidangan diadakan buat julung kalinya di Putrajaya, Malaysia. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Yang Berhormat mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri Malaysia, bagi membincangkan peluang-peluang kerjasama dalam bidang berkepentingan kedua-dua negara. Sidang kemuncak IC25 bertujuan memupuk kerjasama yang lebih erat di tahap serantau dan antarabangsa dalam menghadapi cabaran-cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Manakala sidang kemuncak pencegahan jenayah siber merupakan acara sampingan utama sempena IC25. Antara yang menyertai delegasi, Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Negara Brunei Darussalam menduduki tempat ke-13 dari 136 negara secara global dalam laporan kemajuan kewangan Islam 2024 From Niche to Norm. Dengan peningkatan kedudukan itu, negara Brunei Darussalam kembali mengambil tempat 15 negara teratas dalam carta penunjuk perkembangan sektor kewangan Islam tersebut. Negara mencapai 29 mata dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI 2024, iaitu Composite Weighted Index yang mengukur tahap perkembangan industri kewangan Islam berdasarkan data tahun 2023. Markah purata global juga meningkat kepada 12 mata bagi IFDI 2024 berbanding 9 mata dalam laporan tahun sebelumnya. Ini adalah penunjuk positif bagi perkembangan industri kewangan Islam secara menyeluruh. Dalam laporan IFDI 2024, 5 penunjuk utama diketengahkan iaitu prestasi kewangan, tadbir urus, kelestarian, pengetahuan dan kesedaran. Markah penunjuk prestasi kewangan bagi negara kekal pada 11 mata. Walau bagaimanapun, peningkatan ketara direkodkan dalam sub penunjuk takaful dan sukuk.
Negara juga mendapat tempat ke-10 dalam sub penunjuk aset bagi institusi kewangan Islam lain di bawah penunjuk prestasi kewangan. Dari segi tadbir urus, negara mengekalkan markah penuh untuk sub penunjuk peraturan yang menyumbang kepada peningkatan ketara dalam markah keseluruhan tadbir urus daripada 59 mata dalam IFDI 2023 kepada 71 mata dalam IFDI 2024. Penunjuk kesedaran dan kelestarian juga mencatatkan peningkatan dengan markah kesedaran meningkat daripada 16 kepada 24 mata dan markah kelestarian meningkat daripada 13 kepada 14 mata. Laporan penuh mengenainya boleh didapati di laman sesawang www.zawiya.com. Peningkatan nilai ekspor komoditi pertanian dan agri makanan bukti pengusaha tempatan mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Ikuti bahan beritanya seketika nanti bersama bahan berita lainnya. Bengkel serantau mengenai sistem liability dan pampasan pertubuhan maritim antarabangsa menekankan kepentingan tadbir urus dan kemampanan maritim, komitmen kolektif terhadap accountability dan menggalakkan operasi maritim yang selamat, mampan alam sekitar dan harmoni di seluruh dunia. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, ia mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memupuk kerjasama antarabangsa dan memajukan tadbir urus maritim. Perasmian bengkel berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan kepentingan kerjasama serantau dan pembinaan kapasiti dalam mengukuhkan kesediaan negara untuk kecemasan maritim. Bengkel selama 4 hari itu menghimpunkan 24 perwakilan dari 13 negara ahli seluruh rantau Asia Pasifik. Bengkel memberi tumpuan kepada konvensyen penting dengan objektif utama memudahkan pelaksanaan dan penguatkuasaan sistem liability. Jumlah nilai ekspor komoditi pertanian dan agri makanan negara setakat bulan November 2024 mencapai sekitar 3.97 juta ringgit. Nilai tersebut meningkat sekitar 73% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023. Produk-produk hasil pertanian negara diekspor ke China, Hong Kong, Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan perangkaan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, jumlah nilai ekspor komoditi pertanian dan agri makanan ke Republik Singapura setakat November tahun lalu mencapai sekitar 1.84 juta ringgit. Dari jumlah tersebut, ekspor telur ayam menyumbang kira-kira 1.76 juta ringgit. Negara mengekspor telur ayam secara konsisten ke Republik Singapura sejak 2023. Sehingga November tahun lalu, sekitar 10.8 juta biji telur ayam berjaya diekspor ke negara tersebut berbanding pada tahun sebelumnya hanya sekitar 5.1 juta biji telur ayam. Kejayaan negara mengekspor produk daging lembu berproses ke Republik Singapura baru-baru ini merupakan satu lagi pencapaian dalam pembangunan sektor pertanian dan agri makanan khususnya bagi produk hasil pertanian berasaskan ternakan. Selain dari produk pertanian berasaskan ternakan, negara juga mengekspor produk hasil tanaman dan produk berproses ke Singapura termasuk buah melon, keropok udang, sos cili, produk ready to cook, bakery dan biskut. Pencapaian tersebut menunjukkan pengusaha tempatan mampu menghasilkan produk berkualiti, selamat, kompetitif dan mampu bersaing dengan produk antarabangsa. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan terus bekerjasama dengan agensi berkenaan dalam membantu dan memberikan galakan kepada pengusaha-pengusaha agar terus progresif meningkatkan hasil keluaran perusahaan masing-masing.
berdisiplin, mempunyai jati diri yang utuh dan berintegriti tinggi perlu terus diterapkan oleh setiap anggota pasukan polis di Raja Brunei PPDB dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Selain itu, anggota PPDB juga perlu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi menangani cabaran jenayah dan ancaman yang semakin kompleks termasuk jenayah siber. Jadi seorang polis semestinya mempunyai pengetahuan yang tinggi dan terutamanya di bidang-bidang komunikasi, teknologi. Menguasai kemahiran-kemahiran dalam bidang teknologi dan komunikasi, latihan, mesti cekap juga, cekal, tegas. Yang penting sekali adalah menjaga disiplin. Yang paling penting dalam menjalankan tugas itu, misalnya sebagai seorang penyiasat, hendaklah kita ni mesti melengkapi diri kita ni dengan ilmu pengetahuan agar kita ni indah gugup dalam bertindak itu. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun timur laut yang pada lazimnya akan berterusan sehingga sekitar hujung Mac 2025. Semasa tempoh separuh pertama monsun timur laut iaitu sehingga Januari yang juga dikenali sebagai musim tengkujuh, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Manakala semasa tempoh separuh kedua monsun timur laut iaitu Februari dan Mac, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Keadaan cuaca diramalkan aktif bermula hari ini sehingga 27 Januari. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali skala menjejaskan kebanyakan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu pagi dan malam serta kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Kelajuan angin sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana ke bergelora antara 1.5 sehingga 2.5 meter. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Pemandu jalan raya dan pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Pet shop atau kedai haiwan merupakan kedai menjual barang keperluan haiwan peliharaan. Perkhidmatan seumpamanya ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada para pencinta haiwan, malah memberi peluang besar kepada pengusahanya sendiri. Kedai haiwan Kucingku terletak di Kampung Madang menawarkan pelbagai barang keperluan haiwan peliharaan bermula dari kandang, tempat makan, aksesori dan makanan. Kedai haiwan ini dihasilkan oleh anak muda sendiri yang juga meminati haiwan peliharaan. I actually have cats myself, so while taking care of them, I wanted to share the products I find useful with other cats owners. Response are positive so far. Many find it unique because we focus specifically on cats. This is our in-house brand, Kucingku Cat Litter, and we also have our own in-house brand, Kucingku Cat Cages. We have 5 varieties. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kucingku, perkhidmatan Hotel Kucing yang menawarkan khidmat penjagaan haiwan peliharaan termasuk menyediakan barang keperluan haiwan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan keputusan Peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A sesi Oktober-November 2024 dikeluarkan hari ini. Dari 1,025 calon sekolah, 713 calon memperoleh 2 AS dan ke atas, manakala calon sekolah yang memperolehi 3 AS dan ke atas seramai 490 orang. 66 calon sekolah berjaya memperoleh grade A sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran, 28 calon memperoleh grade A sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran dan 8 calon memperolehi grade A dalam 4 mata pelajaran.
Sementara itu, 1,252 calon sekolah memperoleh 2A dan ke atas, manakala calon sekolah yang memperoleh 3A dan ke atas 1,041 calon. 107 calon sekolah berjaya memperoleh grade A star atau A dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran. 53 calon memperoleh grade A star atau A dalam 3 mata pelajaran dan 10 calon memperolehi grade A star atau A dalam sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran. Slip keputusan boleh diambil di sekolah masing-masing. Manakala calon-calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat mulai hari Selasa 21 Januari. Calon yang berhasrat untuk memperbaiki pencapaian keputusan peperiksaan GCE peringkat AS dan A, pendaftaran bagi sesi Mei-Jun 2025 masih dibukakan dan tarikh tutup pendaftaran pada hari Khamis 13 Februari. Bagi calon-calon sekolah pendaftaran, hendaklah melalui pihak sekolah masing-masing. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau ke kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. 349 pelajar baharu memulakan sesi pengajian di peringkat Perayu 1 di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanal Bolkiah bagi sesi akademik 2025-2026. Majlis pendaftaran dan kemasukan pelajar diadakan pagi tadi di sekolah berkenaan. Atur cara majlis diisikan dengan acara keagamaan, sesi suai kenal dan taklimat. Permohonan skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2025-2026 akan dibukakan bermula esok 21 Januari. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam siaran medianya memaklumkan permohonan dibuka bermula pukul 8.30 pagi dan akan ditutup pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 4 petang. Pemohon yang berminat dikehendaki memohon sekurang-kurangnya satu program yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam dalam negeri melalui permohonan dalam talian Higher Education Centralised Admission System HICAS. Pemohon juga dikehendaki menghadapkan borang permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen berkaitan melalui email sbpp@moe.gov.bn. Di samping menghadapkan salinan fizikal dokumen berkaitan termasuk borang permohonan SBPP dan HICAS ke kaunter 3 Jabatan Pengurusan Biasiswa Pusat Perkhidmatan setempat Blok C Aras Bawah Kementerian Pendidikan sebelum atau tidak lewat dari tarikh tutup permohonan SBPP. Pemohon yang belum memperolehi keputusan rasmi dikehendaki menghadapkan keputusan ramalan yang dikeluarkan oleh sekolah atau institusi masing-masing. Walau bagaimanapun, keputusan permohonan SBPP adalah tertakluk kepada keputusan rasmi yang akan diperolehi nanti. Borang permohonan boleh didapati melalui laman sesawang www.moe.gov.bn. Pertanyaan lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan seperti yang tertera. Sempena upacara pembukaan Tahun Undang-Undang 2025, Mahkamah Besar dan Kaunter Pembayaran Mahkamah Besar Sivil Bandar Seri Begawan serta Mahkamah Rendah dan Kaunter Pembayaran Mahkamah Rendah di Ibu Negara akan ditutup Khamis ini pada 11 pagi. Ia akan dibuka semula pada pukul 2 petang. Kerja-kerja penyucian tangki air Telisai akan dijalankan esok bermula pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat keseluruhan kawasan perpindahan rakyat Jati Telisai dan Kampung Telisai, kawasan berkenaan akan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi.
Bagi bekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123. Liga Super Brunei, Wijaya FC mencatatkan kemenangan menentang Pancur Murai FC dalam perlawanan semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Brakas, Wijaya FC jersey merah menewaskan Pancur Murai FC 8-1. Keputusan lain, MSABDB tumpaskan Lun Pawang FC 8-0, manakala MSPPDB dan Aksi Bersatu Terikat 2-2. Pendahulu Liga Kasuka Arauda mengekalkan rekod tanpa kalah kepada 7 perlawanan selepas memecahkan rekod tanpa kalah selepas menewaskan Almirez Haitun dengan saingan futsal Liga Elit Brunei yang berlangsung semalam. Beraksi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Brakas, Kasuka Arauda masih mendahului puncak Liga dengan 21 mata selepas mengalahkan Almirez Haitun dengan jaringan 5-0. Sementara itu, Futsal Liga Perdana Brunei Silver Reds FC mencatatkan kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan FC Phosphor dengan jaringan 3-1.